Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Abdul Latif, nombor matrik C21A2179, dan saya akan membentangkan artikel berkenaan Masjid Jin. Pengenalan. Masjid Jin atau lebih dikenali sebagai Masjid Lamu Panjang Berdena. Ia dibina pada tahun 1905, iaitu 110 tahun yang lepas. Ia terletak di Kampung Pancang Berdena, 8 km dari Pekan Sungai Besar, Selangor. Masjid ini diletakkan oleh Kerajaan Negeri Selangor di bawah pihak Muzium Negeri. Encik Syamsul Kamal merupakan pengurus masjid. Ini telah mengurus masjid ini sejak lebih 10 tahun yang lalu. Ia juga dibina oleh bekas ketua kampung yang digelar penghulu orang Jawa. Kepercayaan dan simbolik. Penduduk sekitar percaya ada makhluk lain yang mengimarahkan masjid ini. Sebagai contoh, kejadian beralih tempat tidur. Ada juga jemaah yang berjemaah dengan jin. Mereka juga ada terdengar suara seperti orang ramai berzikir dan sentiasa kelihatan terang pada waktu malam seolah-olah ada orang yang menggunakan masjid ini. Mereka juga pernah dengar bunyi tapak kaki berjalan dan seperti diperhatikan ketika mereka bergotong royong. Reka bentuk masjid ini adalah berkonsepkan rumah tradisional Melayu lama. Pembinaannya tanpa menggunakan separang paku terdiri daripada 4 tiang seri terbagi kepada beberapa bahagian. Contohnya, seperti anjung hadapan memiliki pagar di tangga yang diukir dengan corak bunga. Serambi iaitu ruang selasar panjang yang bersambung dengan ibu rumah. Ruang solat dan mihrab iaitu ceruk di dinding sebuah masjid yang menunjukkan kiblat serta mempunyai tingkap dan ukiran. Kubahnya yang berbentuk piramid bertingkat. Di puncak kubah segitiganya dipasang kubah kecil. Papan tumpu kasau berukir halus dengan motif geometri dan motif tumbuhan pada kepala tingkap. Tumpu kasaunya juga dilengkapi dengan kepala cicak. Pengaruh seni bina ini dipengaruhi oleh seni bina Aceh. Ini adalah beberapa contoh gambar yang saya tangkap. Seterusnya, bahan dan proses pembuatan masjid ini. Lantai asal dibuat daripada daun nipah lalu ditukarkan kepada batang pinang dan tiangnya daripada batang limau serta beratap rumbia. Seusai usianya, lantai masjid yang kini sudah ditukar kepada lantai kayu. Pada tahun 1979, masjid ini dibaik pulih menggantikan binaan asal yang rosak hasil kutipan derma orang kampung dan sumbangan masyarakat tempatan. Pada tahun 2007, masjid ini sekali lagi berubah wajah dan dibesarkan dengan menggantikan dinding dan bumbung dengan kayu cengal yang dibawa khas daripada Terengganu dengan bantuan Muzium Negeri. 4 tiang seri yang menjadi tunjang utama masjid dikekalkan sehingga kini dan tidak boleh dipaku. Tumpu kasaunya berukir halus dengan motif geometri dan motif tumbuhan pada kepala tingkap. Kubahnya berbentuk piramid bertingkat merupakan ciri kubah seni bina Melayu. Fungsi Masjid Jin semestinya adalah tempat beribadah bagi orang yang beragama Islam. Selain itu, tempat pengajian agama oleh kaum wanita di kampung itu. Selain itu juga, solat tarawih dan moreh dilakukan di bulan Ramadan. Seterusnya, solat sunat Aidilfitri bila tiba hari raya Aidilfitri. Ia juga menjalankan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan persekitaran masjid dan dalam masjid. Dan akhir sekali iaitu kolam masjid yang digunakan untuk mengambil wuduk serta dijadikan bekalan air terutamanya pada musim kemarau suatu ketika dahulu. Kesimpulan, Masjid Jin merupakan masjid yang sangat unik dan mempunyai reka bentuk yang menarik disebabkan usianya yang menjangkaui 100 tahun. Ia haruslah dijaga dengan baik oleh semua pihak kerana ia merupakan satu peninggalan masyarakat terdahulu. Tindakan Kerajaan Negeri Selangor meletakkan masjid ini di bawah pihak Muzium Negeri adalah sesuatu yang tepat. Walaupun ura-ura masjid ini mempunyai makhluk gaib yang menggunakannya, kita sebagai pesuruh Allah haruslah menggunakan rumah Allah ini dengan sebaiknya. Pendapat penulis, kita seharusnya mengimarahkan lagi penggunaan masjid ini
dengan pelbagai aktiviti seperti aktiviti agama, aktiviti yang mengeratkan silaturahim dan pelbagai lagi. Pembaca haruslah ingat bahawa niat merupakan segalanya. Jika niat kita untuk beribadah, insya-Allah apa sahaja gangguan pun tidak akan menggoyahkan dan menakutkan kita kerana Allah sebaik-baik pelindung. Sekian daripada saya, terima kasih.